Apa hukum membeli produk orang non-Muslim? Adakah ia termasuk menolong orang kafir menyerang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah petang ini kembali Allah pertemukan kita dalam kuliah Zuhur, yang mana kita di sini menahan nafsu kita. Biasanya masa ni ada setengah kita tengah rehat, tengah memasak atau buat benda-benda yang lain. Tapi kita tahan sekejap, kita tangguhkan sekejap, kita masuk ke dalam kuliah. Kita join dalam kuliah. Moga-moga kebaikan kita, kesungguhan kita ni diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah pada tunggu dulu, kalau boleh mute sikit ya. InsyaAllah petang ini kita kembali sambung kuliah kita dalam Ayatul Ahkam. InsyaAllah kita akan membincangkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. 172 sampai 173. Ini firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang makan dan minuman, makanan dan minuman. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini dimulakan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kamu. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu menyembahnya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu maitah. Maitah tu bangkai. Waddam, darah. Wa lahmal khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Faman yatturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Barang siapa yang dalam keadaan darurat, bukan sebab dia ingin memakannya, tapi kerana darurat, kemudian wala adin, tak berlebih-lebihan, fala ithma alaih, maka tiada dosa ke atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bercerita tentang makanan. Kita tahu bahawa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dari yang kecil sampai yang besar diatur dalam Islam. Di antaranya apa? Di antaranya masalah makanan. Di antaranya masalah makanan juga diatur dalam Islam. Kerana makanan merupakan hajat atau kebutuhan setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Mula daripada manusia, jin, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semuanya perlu makanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tiada yang melata di atas muka bumi, tak ada yang hidup di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala dah menjamin rezeki mereka. Lihat binatang-binatang yang tak sekolah. Binatang-binatang tak sekolah. Tak ada diploma, tak ada degree, tak ada master, tak ada PhD, bukan profesor. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepadanya. Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki tak pandang bulu. Orang Islam Allah bagi, orang kafir Allah bagi. Semuanya Allah bagi, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala takkan matikan seorang hamba
sampai nikmatnya dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pula kita takut nanti kalau saya tak kerja di tempat ni, nanti saya dapat kerja, makan di mana, nanti saya dapat rezeki di mana. Ingat, bumi Allah Subhanahu Wa Taala luas. Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas. Jadi jangan kita rasa kalau bukan di tempat ini, saya tak dapat makan, saya tak dapat rezeki. Setiap yang hidup di atas muka bumi, Allah tanggung rezekinya, kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kalau umat Islam, orang yang beriman, dia yakin bahawa rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dia akan berusaha mencari rezeki-rezeki yang halal. Berbeza dengan orang yang takut rezekinya tak cukup. Mindset dia salah, mindset dia rusak. Dia takut rezekinya tak cukup dan dia tak punya iman, menghalalkan segala cara untuk apa? Untuk memenuhi isi perut yang tak lebih daripada sejengkal. Dia halalkan segala cara, janji perut saya kenyang, perut isteri, anak, suami kenyang semuanya. Dia tak kisah ni halal dan haram. Ini apabila makanan menjadi tujuan hidup manusia. Cuba kita tengok, ada segelintir manusia yang menjadikan makanan ni tujuan hidup dia. Pagi cerita bab makanan, petang cerita makanan, malam cerita makanan. Hari-hari makanan. Sehingga dia lupa apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia di atas muka bumi ni. Allah ciptakan tujuan Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Maknanya bahawa makanan bukanlah tujuan hidup, tapi ianya wasilah untuk kita dapat kekuatan, jembatan untuk supaya kita dapat kekuatan dan ada kekuatan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah rezeki yang kami berikan kepadamu. Tengok ayat ni Allah perintahkan apa? Makan rezeki kamu, bukan makan rezeki orang, bukan makan duit orang. Lihat, segelintir manusia memakan rezeki orang, hak orang, tanpa ada merasa dosa, tanpa ada merasa bersalah, tanpa ada rasa takut bahawa makanan yang diambil, duit yang diambil, hak orang yang diambil, kemudian dibeli makanan dan makanan itu masuk ke dalam tubuh badan dia. Diberi kepada anak, diberi kepada suami, diberi kepada isteri, maka makanan itu masuk ke dalam tubuh badan dia. Dan badan tumbuh besar daripada hasil yang haram. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih. Badan yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka nerakalah yang layak untuknya. Bukan setakat itu saja. Orang yang tak menjaga pemakanan, maka kesihatan dia akan terganggu. Cuba kita tengok berapa banyak sekarang pelbagai penyakit-penyakit. Bukan setakat COVID. Lain-lain penyakit jantung, penyakit gula, penyakit, macam-macam penyakit. Sebab apa? Cuba tanya kepada doktor, pasti dia katakan disebabkan tak jaga pemakanan. Orang-orang dulu, tengok, umur 70 tahun tak saya sakit, 80 tahun tak saya sakit. Okey je. Ini baru umur kadang-kadang 20 tahun, 30 tahun, kejap-kejap masuk hospital, penyakit gula, penyakit buah pinggang. Sebab apa? Sebab tak jaga pemakanan. Bahkan orang tak jaga pemakanan, dia menambah berat badan. Kan? Tambah berat badan. Bukan setakat itu juga, orang tak jaga pemakanan, orang tak jaga makanan menyebabkan doa dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suka mengambil hak orang lain, makan, tak kisah itu rezeki orang ke rezeki dia, janji nampak makanan sedap, dia makan, dia bagi kepada orang lain. Ini hati-hati. Ini penyebab di antara tertolaknya doa. Nabi SAW sabdakan, ada seorang lelaki yang badannya berdebu, kusut. Lepas tu dia memohon kepada Allah. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Tapi wa mat'amu haram, makanannya daripada hasil yang haram. Wa mashrabu haram, minumannya pun daripada yang haram. Wa malbasu haram, pakaiannya pun dibeli daripada yang haram.
wa ghudhiya bil haram, dicukupi dari segala yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka doanya tak diterima oleh Allah. Jadi memakan makanan hak orang lain menyebabkan doanya tak diterima oleh Allah, ibadahnya pun juga bermasalah. Itu sebabnya Allah katakan, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu menyembah kepadanya. Kalau kita menyembah kepada Allah, pastikan makanan kita yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang bersih. Orang yang tak jaga pemakanan, makanannya akan, apabila makanannya makan daripada hasil yang haram, menyebabkan dia sendiri bukan hanya setakat doanya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berat baginya untuk beribadat kepada Allah. Jadi kalau kita punya hafazan Al-Quran, pagi hafal, petang lupa, atau malam hafal, pagi dah lupa. Cuba tengok makanan kita. Apa yang kita makan? Atau kita malas beribadat. Berat rasanya beribadat. Cuba kita tanya, apa yang kita makan? Kadang-kadang makanan yang salah menyebabkan kita susah untuk beribadat kepada Allah. Kerana makanan ni dia connect dengan ibadat kepada Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadat. Adapun makanan ni wasilah atau jembatan. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hukum yang berkaitan tentang makanan. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas kamu maitah, daging, bangkai. Waddama. Waddama adalah darah. Walahmal khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa yang disembelih bukan selain dengan nama Allah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih, barang siapa yang terpaksa memakannya demi menjaga nyawanya, maka fala ithma alaih, maka tiada dosa ke atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cuba tengok. Di sini Allah terangkan beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah. Pertama apa tadi? Bangkai. Yang kedua, dam, darah. Kemudian apa? Kemudian daging babi. Yang ketiga, yang keempat, makanan-makanan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanan yang disembelih bukan atas nama Allah, maka ia haram dimakan, walaupun yang disembelih itu ayam. Disembelih ayam, tapi bukan bismillah Allahu Akbar, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan dengan nama Allah, tapi digunakan bismi fulan kerana si fulan disembelih. Walaupun tu ayam, maka ayam tu menjadi haram. Bukan asalnya haram, asalnya halal, tapi kerana disembelih bukan kerana nama Allah, maka dia berubah menjadi haram. Okey, ada beberapa hukum yang berkaitan tentang makanan. Beberapa hukum yang makanan, kita tengok tadi apa yang diharamkan oleh Allah. Kita tengok dalam hadis tu tak disebutkan cacing, tak disebutkan lipas, tak disebutkan buaya. Betul tak? Mana ada ayat tu sebutkan buaya? Tak disebutkan macam-macam. Yang disebutkan sikit je. Adakah yang lain tu haram? Anjing pun, maaf cakap, anjing pun tak disebutkan dalam ayat tu. Kucing pun, daging kucing, daging kelawar pun juga tak disebut dalam ayat tu. Tapi ada hadis-hadis lain yang menceritakan secara umum, maka yang masuk dalam kategori dia masuk semuanya. Jadi kadang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran secara umum saja. Tapi rinciannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya di secara umum dalam Al-Quran ataupun hadis, tapi rinciannya boleh kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohlah nasi lemak. Mana ada nasi lemak dalil dari Al-Quran? Apa hukum makan nasi lemak? Cuba cari Al-Quran dan hadis ni, confirm tak jumpa. Makan nasi ayam berempah, ada tak? Tak ada dalilnya. Bermakna selagi tak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran atau juga tak disebutkan dalam hadis Nabi SAW, maka dia afa ankum, dia dimaafkan, boleh dimakan. Jadi bukan bermakna, makna makan buaya boleh Ustaz. Tak, buaya juga tak boleh.
Walaupun tak disebut dalam Al-Quran, tapi ada disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, seperti anjing, kucing. Tak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bukan secara khusus, tapi ada secara umum. Ada beberapa perkara yang mesti kita jaga ketika kita makan. Iaitu tentang kaifiat makan. Tentang kaifiat makan. Di mana dalam Islam jangan biasakan kita untuk makan pakai tangan kiri atau minum pakai tangan kiri. Kadang-kadang setengah orang ni dah jadi kebiasaan. Dia cuil sikit, cubit sikit, makan, cuba tangan kiri. Dia makan rambutan pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Kadang bangga pula. Minum, ambil botol. Ni botol. Lepas tu minum tangan kiri. Ini hukumnya haram dalam Islam. Haram dalam Islam. Kenapa haram? Ada satu hadis Nabi SAW, la ya'kulna ahadukum bishimalih wa la yashrabanna biha. Janganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum pakai tangan kiri, jangan. Sebab apa? Fa inna syaitan tu makan ya'kulu bishimalih wa yashrabu biha, makan pakai tangan kiri, minum juga pakai tangan kiri. Ustaz, kalau pakai tangan kanan, Ustaz, tangan kanan kita tengah makan, kita pegang gelas, kita pegang botol, kotorlah botol. Itu alasannya. Okey. Ada satu hadis disebutkan bahawa anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seseorang yang kebetulan ketika itu dia duduk di sebelah Nabi makan pakai tangan kiri. Lalu Nabi SAW tegur dia, "Qul biyaminik," makan pakai tangan kanan. Dia tahu yang perintah ni siapa? Nabi SAW. Sepatutnya sami'na wa ata'na. Tapi dia bantah. Apa kata dia? La astati', aku tak boleh ya Rasulullah. Tak boleh aku makan tangan kanan ni. Dah biar kebiasaan tangan kiri. Susah nak hilangkan. Sementara Nabi kata jangan makan tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Sebab syaitan dan makan dan minum tangan kiri. Tapi dia tetap buat. Kata dia, la astati', aku tak boleh ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, la astata', engkau tak boleh. Fama mana'ahu illa kibr. Tiada menghalangi engkau tak mampu makan tangan kiri, tak mampu makan tangan kanan, minum tangan kanan. Tak ada yang menghalangi engkau mentaati sunnah Nabi SAW kecuali ada rasa sombong dalam hatimu. Fama rafa'aha illa fih. Maka semenjak itu, dia tak boleh lagi mengangkat tangan kanannya ke mulut. Maksudnya apa? Dulu tangan dia aktif. Tapi selepas dia kata, aku tak boleh guna tangan kanan. Dah biasa tangan kiri. Jadi seakan-akan tangan kanan tak berguna. Lalu Allah bagi kes. Hukuman tangan kanannya tak boleh diangkat ke mulut dia. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, jangan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Gunakan dan makan dan minum dengan tangan kanan. Kemudian juga ketika kita buat makanan, pastikan makanan yang kita buat atau kita order, pastikan dia hormat dengan makanan. Hari ini segelintir umat Islam tak hormat dengan makanan. Dia buat kek, tapi kek dia kek lipas. Pernah tengok tak? Viral hari itu, seorang artis pakai buat hari birthday dia. Lepas tu dia hadiahkan kek birthday dia dengan kek birthday dia pakai kek bentuk lipas. Ini penghinaan kepada makanan. Makanan mulia, tayyib. Makanan ni baik. Kemudian dia hinakan dengan bentuk-bentuk yang menjijikkan. Atau kadang-kadang dia ada setengah restoran sekarang, dia nak buat kelainan daripada yang lain. Dia buat restoran, kemudian restoran ni makannya, pinggan dia, mangkuk dia, design mangkuk dia tu dah macam, maaf cakap, macam mangkuk tandas. Macam, ya Rabbi. Macam-macam lah. Macam mangkuk tandas, macam binatang. Dan ini adalah pelecehan, penghinaan, pelekehan kepada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Haram hukumnya.
Jangan kita memperlekehkan nikmat Allah SWT. Hati-hati jangan sampai Allah murka. Lepas tu Allah SWT murka, Allah tarik nikmat. Itu yang Allah katakan, washkuru lillah, di ayat tadi. Ayat yang 72 tadi. Washkuru lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Tanda seorang itu bersyukur dengan nikmat Allah, pertama dia hargai makanan tadi. Jangan dia buat bentuk-bentuk kek-kek. Walaupun itu satu, dia bergurau, itu bukan gurau. Tak boleh buat gurau-gurau dengan benda-benda yang baik. Tak boleh bergurau-gurau dengan sesuatu perkara yang tak dibenarkan bergurau. Ada saatnya kita bergurau, ada saatnya kita kena serius. Makanan tak boleh buat gurau yang akhirnya buat design-design atau bentuk-bentuk yang menjijikkan. Dan ini haram hukumnya dalam Islam. Kemudian, ketika yang berkaitan juga dengan masalah makanan ni, maka pastikan ketika kita masak atau kita pergi ke kedai, kita order makanan yang ikut kapasiti makanan, kemampuan kita habis makan. Jangan kita beli, kita order sesuatu yang berlebih daripada kemampuan kita. Ada setengah orang, meja dia penuh. Makan adalah goreng ini, goreng ayam, bakar kambing, ini semuanya BBQ, semua banyak makanan. Penuh meja tu dalam 1 meter lebih, 1 kali 1 meter, besar. Penuh. Yang makan 2 orang saja. Nak buat apa ni? Nak tunjuk kaya? Tunjuk kaya bukan macam ni. Tunjuk kaya bukan dengan pembaziran. Tunjuk kaya tu dengan apa? Dengan banyak memberikan bantuan sedekah-sedekah kepada orang miskin. Kepada orang-orang susah. Itu nak tunjuk kaya. Kalau tunjuk kaya dengan pembaziran, lepas tu tak habis, buang tong sampah. Buang tong sampah, nanti buang begitu saja. Pembaziran. Ingat, ramai umat Islam di negara-negara lain yang mana dia kekurangan makan, bahkan mati kelaparan. Kita dibagi oleh Allah rezeki, jangan sia-siakan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku tambah. Kalau kamu tak bersyukur, aku seksa kamu. Macam mana seksaan Allah? Itu terpulang kepada Allah. Boleh jadi Allah tarik. Allah tarik nikmat kita sedikit demi sedikit disebabkan kita kufur nikmat. Kita lupa bersyukur kepada kepada Allah atas makanan yang Allah bagi pada kita. Orang susah mencari makanan, maka jangan kita buat pembaziran. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kalau seandainya kita masuk ke suatu kedai, kita masuk kepada suatu kedai di mana kedai tersebut dah diiktirafkan oleh Jabatan Ugama Islam. Apapun Jabatan Ugama, kita pergi ke suatu negara, ada Jabatan Ugama Islam sana dah mengiktirafkan, mengakui kehalalan, maka tak perlu strict sangat, tak perlu mutasyadid. Ini ayam ni disembelih dengan nama Allah ke tak? Tak perlu. Janji kita dah ada pengiktirafan, maka kita tawakal ala Allah. Andaikan ternyata yang dijual, salah satu ayam yang dijual itu adalah bangkai, maka kita terlepas daripada dosa. Yang berdosa siapa? Yang berdosa orang yang buat. Kalau seandainya ada penyeleweng, iaitu penyeleweng kuasa, di mana dia salah guna kuasa, dibagi rasuah, benda ni haram, tapi disebabkan rasuah dihalalkan, dibagi sijil halal. Maka yang berdosa adalah dua pihak ni. Yang menerima rasuah, ar-rashi wal murtashi. Dan orang-orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah sama-sama dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kita tak perlu sampai diteliti sangat pergi ke kedai orang. Ni ayam ni. Ayam ni macam mana ni? Ayam ni halal ke tak halal? Disembelih dengan nama Allah ke tak nama? Itu tak perlu. Itu tak perlu. Kemudian juga ada beberapa perkara yang berkaitan dengan makanan, iaitu jangan kita menjual atau memakan makanan yang diragukan kehalalannya. Kita jangan memakan makanan yang kita ragukan kehalalannya. Ada orang yang dia ni sebenarnya ragu makan. Alah, perut lapar, makan je lah, biar je lah. Ini jangan. Dan kemudian juga jangan kebiasaan kita biasa makan makanan orang tanpa izin.
Ada setengah orang pergi ke pasar malam, lepas tu dia beli rambutan. Sebelum dia beli rambutan, orang tuan punya rambutan tu tak izinkan dia makan. Dengan alasan nak cuba rasa dia. Cuba rasa manis ke pahit ke kemasam lah. Cuba dulu. Kalau orang yang punya rambutan tu mengizinkan, tak ada masalah, sila. Tapi yang kalau diizinkan pun berpada-pada lah. Makan satu ke dua. Ini makan sampai setengah kilo. Makan. Makan. Belinya berapa? Beli tak sampai sekilo pun. Paling sekilo. Dan ini banyak ni. Saya selalu dapat aduan. Kawan-kawan saya niaga di pasar malam. Dia katakan, Ustaz, kadang-kadang saya ni berkecil hati. Tapi macam mana lagi, kata dia. Customer ni, dia beli sekilo je, Ustaz. Tapi makan yang dia makan tu, dia cuba situ, kita ingatkan dia makan 1-2. Tapi dia makan tu mungkin sampai 300 gram, Ustaz. Nanti pun masa kita beli, dia diminta tambah lagi. Kita tambahlah 2-3 biji. Kemudian dia ambil lagi, dia sendiri ambil, dia masukkan ke dalam plastik tu. Ke dalam beg plastik tu. Jadi total yang dia beli sekilo, boleh mungkin 1 kilo 500 gram. 1,5 kilo. Hati-hati jangan memakan makanan yang haram, makan makanan yang bukan hak milik kita. Dia apabila menjadi darah daging kita, maka dia akan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, yang terakhir, jangan kita makan, jangan kita buat pembaziran makanan, kemudian kita makan makanan yang sedap, yang sedap-sedap. Makan makanan yang sedap, kemudian wanginya sampai ke rumah jiran. Kita tak tahu ternyata jiran ni dalam keadaan lapar. Tak boleh. Kata Nabi SAW, "Idza tabaqta maraqah." Jika kamu memasak masakan yang ada berkuah, fa'akthir ma'aha ta'ahad jiranak. Kata Nabi SAW, banyakkanlah kuah dia. Maka berikanlah perhatikanlah jiran-jirannya. Ustaz, selepas saya kuliah Ustaz ni, alhamdulillah jiran saya dulu kedekut, baik pada saya Ustaz. Sekarang dia suka bagi saya makanan, alhamdulillah. Tapi kuah saja. Ini lurus bendul ni. Janganlah bagi kuah saja, bagilah isi juga. Walaupun kata Nabi SAW, fa'akthir ma'aha, perbanyaklah kuahnya. Maksudnya apa? Jangan kau pentingkan diri sendiri. Ingat jiran-jiran kau. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman seorang kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, tadi ketika kita makan, pastikan bahawa makanan kita tu makanan yang halal dan jangan pembaziran. Kalau kita buat order makan, orderlah ikut kemampuan kita. Maksudnya walaupun kita mampu beli, ikut kemampuan kita makan. Kalau rasa kita nak order banyak, kita termakan sedikit, pastikan makanan itu kita bagi kepada orang lain. Jangan kita buang sampai membusuk, kita biarkan di dapur sampai membusuk, lepas tu dibuang ke tong sampah. Pembaziran ni akan ditanya oleh Allah, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kamu dapat duit dan ke mana kamu belanjakan, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allahu taala alam bisawab. Okey. Kita jawab soalan dulu. Tunggu dulu. Ni soalan baru datang. Ini okey. Saya jawab beberapa soalan dulu. Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum memakan makanan di kenduri orang non-Muslim? Hukum memakan makanan dari kenduri orang non-Muslim. Tempat kita ni masyarakat majmuk. Ada orang Islam, ada orang Hindu, Kristian, Buddha dan lain-lain. Konghucu, macam-macam agama. Okey, kadang kawan kita ni bukan orang Islam. Kita baik selama ni rapat dengan dia. Kalau kita buat majlis-majlis, kadang-kadang kita jemput dia. Maka ketika dia rapat dengan kita, kalau dia buat majlis, biasanya kita dijemput. Boleh tak kita datang ke tempat kenduri orang non-Muslim? Ingat, kata Nabi SAW, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang Muslim kepada Muslim yang lain ada 6. Di antaranya ijabatu dakwah, menerima jemputan. Ini hak Muslim dengan Muslim. Kewajiban kalau kita dijemput, kalau itu yang jemput orang Muslim, maka wajib kita datang. Selagi kita tak
kita free, masa kita tak ada halangan, kita kena datang. Tapi kalau jemputan tu non-Muslim, kita tak wajib datang. Kita tak wajib datang. Kita boleh datang jika majlis yang dibuat oleh non-Muslim itu adalah majlis-majlis yang baik. Majlis yang tak ada maksiat, yang tak ada arak di sana. Tapi kalau majlis tu ada maksiat, maka kita tak boleh datang. Tapi kalau majlis tu majlis kahwin yang memang tak ada arak, memang majlis biasa. Yang normal sebagaimana yang tempat-tempat lain, boleh tak kita memakan di tempatnya? Kalau seandainya kita makan, kita makan makanan yang dah jelas kehalalan seperti apa nama tadi, buah-buahan, buah-buahan, maka ini boleh. Ada di dalam tafsir Ibnu Kathir disebutkan orang Quraisy, orang-orang musyrikin zaman dulu, ada orang-orang non-Muslim masih belum Islam lagi. Lepas tu dia bagi hadiah, dia bagi hadiah kepada orang Islam, bagi hadiah kepada orang Islam makanan kenduri dia. Apa kata Aisyah, jangan engkau makan kecuali buah-buahannya sahaja. Maksudnya apa? Maksudnya yang dah jelas-jelas halal. Kalau seandainya makanannya tu dia layan diri dan kita tak tahu apa daging yang dimakan, itu jangan makan. Tapi kalau seandainya dah disediakan, ini tempat. Biasanya lah yang setahu saya, kalau kenduri ni memang untuk orang ramai, Islam dan non-Muslim dijemput, biasanya dia akan bagi tempat yang khusus. Setahu saya lah. Ni ada tempat meja khusus ini untuk orang Islam. Maknanya semua makan di situ halal. Itu boleh, tak ada masalah. Atau daging-daging yang memang saya sebutkan tadi bahawa dia dah diiktirafkan oleh jabatan agama seperti daging-daging ayam yang dah diiktirafkan, dia beli yang siap-siap, yang instan. Ini tak ada masalah. Adapun yang kita ragu ini daging-daging apa, jangan makan. Ini menjaga diri daripada perkara syubhat, itu adalah suatu nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, soalan yang kedua. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum membawa makanan dari satu majlis di surau, dibungkus dan dibawa pulang? Ini macam sindir saya ni. Mungkin ada jemaah pernah tengok saya, Ustaz pernah bawa majlis, bawa dari surau bawa makanan. Ingat, saya tak pernah ambil sendiri. Ada orang yang ambilkan. Saya bagi isyarat je. Jadi, kalau pertama, majlis yang diadakan di surau tu, ini majlis apa ni? Majlis yang dibuat surau yang membuat atau sumbangan seorang individu? Kalau seandainya sumbangan seorang individu atau majlis tu yang buat adalah surau, pastikan kita minta izin kepada tuannya. Kalau kepada individu, minta pada individu. Kalau kepada tuan, kepada surau, siapa ahli jabatan kuasa, minta izin sana. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau tak diizinkan, na'udzubillah. Tapi pastikan juga jangan bungkus di awal majlis. Pastikan bungkus selepas habis majlis. Jangan dibuat di awal majlis. Contoh, majlis makanan dah sampai di surau. Ini contohnya. Dah sampai di surau, dah sampai masjid sebelum maghrib. Dalam pukul 7 kurang sikit dah sampai makanan. Majlis lepas maghrib sampai isyak. Makan selepas isyak. Tapi dia bungkus bila? Dia bungkus ketika orang bagi kuliah, ketika majlis tu, lepas maghrib dia terus bungkus. Dia tak bawa. Bungkus, dia ikat, lepas tu dia sorokkan di sudut surau. Satu lagi di sudut sana. Di sudut. Nanti selepas habis majlis baru dia bawa. Ini juga tak boleh. Ini tak boleh. Sebab apa? Sebab akan menjejaskan rezeki orang lain. Ada orang rezeki orang yang sepatutnya makan di sana. Patutnya ada majlis tu, ada orang lain yang boleh makan. Tapi sebab kehabisan, tak dapat orang makan. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan kalau kita makan, bawa bungkus yang dah habis majlis. Atau kecuali memang dah disediakan, memang sengaja dibuat lebih. Contoh ni, ada seorang individu bersedekah ke surau untuk buat majlis.
dia sedekahkan 100 untuk 100 orang, tapi dia lebihkan mungkin 50. 50 ni untuk dibawa, yang 100 untuk makan di sana. Ada setengah tempat macam tu. Yang 50 ni memang untuk siapa yang datang bawa. Ini boleh dibawa. Tapi yang untuk makan bersama, habiskan makanan tu dulu. Lepas habis makan, kalau ada sisa, jangan buang. Bagi, bungkus. Jangan malu. Jangan malu. Tutup saja kemaluan tu. Kemudian, soalan yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum membeli produk orang non-Muslim? Adakah ia termasuk menolong orang kafir menyerang Islam? Membeli produk orang non-Muslim. Kita sekarang pakai Skype kan? Ya kan? Skype ni orang punya orang Islam ke non-Muslim ni? Orang non-Muslim. Di antara kita biasa nonton YouTube. Saya, Ustaz pun juga masukkan video dalam YouTube. YouTube tu bukan orang Islam punya, orang non-Muslim. Samsung punya orang non-Muslim. Apple, apa tak lagi. Walaupun namanya Apple, dia pun punya non-Muslim juga. Belum ada handphone produk Melayu. Belum ada saya sampai sekarang, saya dengar. Kemudian apa lagi? Semua kereta-kereta. Itu non-Muslim. Banyak produk-produk orang Muslim yang kita pakai hari-hari. Boleh tak kita? Tak ada masalah. Nabi SAW pernah bertransaksi dalam jual beli dengan orang Yahudi. Kata Allah SWT, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kan ada dalam Al-Quran. Ya kan? Ada dalam surah Al-Mumtahanah. Yang hafal juzuk 28 bertuah, dia tahu surah yang saya baca. Yang tak hafal, sila bersungguh-sungguh hafal cepat. Yang tak hafal juga, na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah tak melarang kamu berbuat baik kepada orang non-Muslim. Tak. Allah tak melarang kamu. Berbuat baiklah. Allah melarang kamu berbuat baik kepada orang non-Muslim yang orang kafir ni kafir harbi, kafir yang menyerang kita. Yang menyerang kita, yang membunuh umat Islam. Itu baru kita dilarang berbuat baik kepadanya. Kalau seandainya dia hanya masyarakat orang non-Muslim, produk-produk non-Muslim, dan dia ada perjanjian damai dengan kita, dia tak kacau kita, kita tak boleh kacau dia. Produknya boleh kita ambil selagi, boleh kita pakai selagi dia dalam koridor yang disyariatkan dalam Islam. Tapi kalau tak disyariatkan Islam, contoh dia beli makanan-makanan yang dia buat benda makanan-makanan yang bercampur dengan yang haram, maka itu tak boleh. Tapi yang selagi yang mubah, maka ini dibolehkan dalam Islam. Okey. Seterusnya. Sekejap. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Arwah mak saya bernazar kurban tahun lepas. Bernazar kurban tahun lepas. Adakah boleh saya beri sedikit dagingnya kepada jiran saya yang non-Muslim? Sebab jiran tu dia baik kepada kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Belum jawab lagi. Tapi saya ucapkan sama-sama. Setengah kita ni punya keyakinan, kalau kita bernazar, maka segala hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Ini keyakinan, persepsi setengah umat Islam. Kalau kita ada hajat, lepas tu kita bernazar, maka hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah. Contoh kita, anak kita atau orang tua kita sakit. Saya bernazarlah kalau dia sembuh, saya bernazar. Cepat. Sembuh nanti. Sebenarnya ini persepsi yang salah. Di mana di dalam Islam, berhukum bernazar sebenarnya adalah makruh. Dibenci. Ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, la tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'a. Janganlah kalian bernazar, kata Nabi SAW. Nabi melarang. Nazar tu takkan boleh merubah takdir Allah sedikit pun, tak boleh. Kalau engkau jatuh, engkau tak jatuh, engkau dapat sakit, engkau sembuh. Yang penting kita setakat berusaha.
La yughni minal qadari syai'a, tak berubah. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, bahawa nazar ni tiadalah dikeluarkan kecuali daripada orang yang bakhil. Bakhil ni kedekut, kikir, pelit dan macam-macam. Jadi ni bakhil, orang-orang yang bernazar ni bakhil, kedekut. Kenapa dikatakan kedekut? Dia berkira dengan Allah. Allah bagi rezeki kepadanya, Allah tak berkira. Tapi dia beribadat kepada Allah, dia berkira. Contoh, kalau saya dapat markah A, 5A dalam peperiksaan, contoh, saya akan bersedekah ke surau. Maknanya kalau tak dapat 5A, tak jadi bersedekah. Maknanya dia minta hajat dia dikabulkan oleh Allah dulu, barulah dia beribadat kepada Allah. Ni berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara dalam Al-Quran kita selalu baca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Banyak soalan datang masuk. Ni hang handphone saya ni. Jadi kepada engkau kami menyembah ya Allah, dan kepada engkau juga kami memohon pertolongan. Kita pertama apa? Menyembah kepada Allah, beribadat kepada Allah, berwasilah dengan amalan soleh kita, baru minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, aku dah bersedekah ya Allah. Aku bersedekah kepada surau. Tak banyak ya Allah. Hanya RM1.50. Tolong berikan aku rezeki yang lebih ya Allah. Mudahkan aku dapat gaji yang tinggi. Gaji besar. Minta gaji besar tapi sedekah RM1.50. Minta banyak pada Allah. Tapi beramallah dulu, baru beribadat, baru meminta kepada Allah. Adapun orang bernazar kan sebalik dia. Bagi aku dulu ya Allah, kalau lepas tu baru aku beribadat kepada engkau. Kalau tak aku tak beribadat kepada engkau. Ini menandakan orang yang bernazar adalah orang yang kedekut. Kedekut beribadat. Tapi kalau orang dah bernazar, dan kemudian hajatnya dikabulkan oleh Allah, qadarullah, ditakdirkan oleh Allah, hajatnya terkabul, maka wajib hukumnya dia tunaikan nazarnya. Sekarang hukumnya wajib. Jadi kalau dia bernazar kurban, boleh tak dia bagi kepada jiran? Yang mana jiran tu bukan non-Muslim. Kurban, daging kurban boleh bagi kepada non-Muslim dan juga kepada orang Islam. Tapi itu kurban sunat. Kurban wajib tak boleh. Kurban wajib hanya untuk orang Islam sahaja. Untuk orang Islam sahaja. Kalau kurban sunat, kurban tu dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, hukumnya sunnah muakkadah. Dalam mazhab Abu Hanifah, Hanafi, hukumnya wajib. Itu sebabnya kalau kita tengok surau-surau atau masjid-masjid India Muslim, India Muslim pasti kurban dia banyak daripada masjid dan surau orang Melayu. Sebab apa? Dia orang mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Jadi mereka merasa itu wajib, jadi banyak kurban dia. Walaupun suraunya kecil. Ini masjid besar, kurban sedikit. Sebab apa? Itu sunat, Ustaz. Sebab sunat ni lah. Kalau kurban sunat, boleh bagi kepada orang Islam dan bagi pada orang non-Muslim. Boleh jadi selepas kita bagi itu, hatinya lembut dan tertarik kepada Islam. Ternyata orang Islam ni bukan nepotism. Orang Islam ni pemurah, baik. Akhirnya apa? Akhirnya dia tertarik dengan Islam. Selama ni dia pandang buruk tentang Islam, sekarang dia baik dengan Islam. Tapi kalau seandainya dia kedekut dengan jiran dia non-Muslim, memang orang Islam tu kedekutlah dia. Akhirnya tak baik. Tapi kalau seandainya kurban tu kurban yang wajib, macam nazar tadi, hanya boleh dibagi kepada orang Islam saja. Jadi pastikan bagi orang yang AJK yang menguruskan kurban, pastikan kurban tu ditanya, ini kurban sunat atau kurban nazar. Kalau dikatakan kurban nazar, kena diasingkan. Dagingnya kena diasingkan. Okey, seterusnya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bolehkah orang Islam makan kek yang mengandungi arak namun tidak memabukkan? Kek hukum asalnya halal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum sesuatu tu asalnya halal. Termasuk kek pun halal. Walaupun tak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Mana dalil Al-Quran? Mana dalil hadis yang mengatakan kek itu halal? Tak. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum segala sesuatu itu adalah boleh dimakan. Termasuk kek. Tapi ketika ada dia bercampur dengan sesuatu yang haram, sedikit maupun banyak, maka dia haram. Walaupun satu titik. Walaupun tak memabukkan. Kata di dalam kaedah usul fiqh, idza jitama al-halal wal haram, faghulibal haram. Apabila bertemu antara yang halal dengan yang haram, bertemu halal dan haram, bercampur, mana yang menang? Halal ke haram? Haram. Walaupun dengan kadar sedikit. Apa contoh? Botol air mineral. Yang besar tu berapa? 1,5 liter ya? 1,5 liter tu. Botol air mineral ni kita boleh minum. Boleh guna untuk uduk. Ya kan? Sebab dia halal. Tiba-tiba qadarullah masuk satu titik, setetes air kencing. Siapa yang nak berani minum? Siapa nak minum? Confirm tak ada yang minum kan? Walaupun satu tetes air minum. Air kencing. Secara logik, patutnya yang 1,5 liter menang sebab dia satu titis saja. Yang ni apabila bercampur antara halal dan haram, maka yang menang adalah yang haram, bukan yang halal. Begitu juga dengan kek tadi. Begitu dengan kek. Kek tu besar. Mungkin dalam 2 kilo berat dia. Masuk sesuatu yang haram, iaitu khamar. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada dalam surah Al-Maidah. Orang beriman, khamar, judi. Khamar, arak, judi. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah dan berkorban untuk berhala, itu semuanya rijsum min amali syaitan. Najis daripada syaitan. Fajtanibuh, jauhkanlah, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, kamu berjaya insya-Allah. Walaupun satu titik, maka qaliluhu au kathiruhu, dia tetap sedikit ataupun banyak, dia akan membuat kek itu menjadi haram. Maka tak boleh makan kek yang ada mengandung khamar atau arak. Ya, kita jawab lagi soalan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah apabila kita menolak dengan baik makanan yang dihidangkan oleh tetamu itu, umpama kita kufur dengan nikmat Allah, kita menolak atas sebab kesihatan? Menolak makanan yang dibagi oleh orang bukan bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada situasi. Jika situasinya memang perlu kita menolak sebab kerana kesihatan, maka bukan dikategorikan sebagai kufur nikmat. Yang kufur nikmat tu sebenarnya makanan tu sedap. Kan kita biasanya pun tamak dengan makanan tu. Kita biasa habiskan makanan sebab malu kucing. Malu kucing, lepas tu kita tak makan. Ni ya termasuk kufur. Dan lagi pun, kalau seandainya ada orang yang bagi kita hidangan makan, kita tak makan, biasanya dia akan berkecil hati. Makanannya tak dijamah, makanannya tak disentuh. Ini akan berkecil hati. Tapi kalau seandainya, kalau kita jelaskan, tak bolehlah saya makan sebab saya tak boleh makan ni. Saya tak boleh makan kambing sebab saya alergi kambing. Saya tak boleh makan ayam sebab saya alergi ayam. Saya tak boleh makan telur sebab saya alergi telur. Ini tak mengapa. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat membolehkan yang pada asalnya tak boleh. Apatah lagi kita menolak ni sebenarnya alasan kesihatan. Maka itu bukan termasuk kufur nikmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan ni di luar daripada tajuk. Sila. Seorang lelaki menikahi seorang wanita. Alhamdulillah. Harap-harap jangan lelaki kahwin dengan lelaki. Sekarang ni banyak ni lelaki suka dengan lelaki.
Banyak tu, maknya tu. La ilaha illallah. Laki kahwin dengan laki. Perempuan kahwin dengan perempuan. Kaum Nabi Lut. Tak boleh. Ini alhamdulillah. Seorang laki menikahi seorang wanita yang sedang hamil. Bagaimana nasab anak yang bakal lahir nanti? Sekiranya anak perempuan yang lahir, adakah bapaknya itu mahram baginya? Okey. Ini cerita tentang hamil di luar nikah. Accident lah kan? Okey. Masalah hamil yang di luar nikah. Orang yang dalam keadaan hamil, dia masih lagi dalam keadaan iddah. Masih dalam keadaan iddah. Sampai bila? Sampai dia melahirkan. Apa dalilnya? Tengok dalam surah At-Talaq. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Yang hafal juzuk berapa? Belum sampai ya? Belum sampai lagi ada. Juzuk 28. Belum ada. Mungkin ada setengah jemaah ni yang hafal. Wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, dia masih dalam iddah. Dia tak boleh menerima pinangan orang lain, tak boleh berkahwin dengan orang lain. Tak boleh. Sampai bila? Sampai hatta yadhna hamlahun, sampai melahirkan. Kalau dah melahirkan, up to you. Tapi Ustaz, yang kalau tak dikahwinkan, dia malu Ustaz. Tahu malu. Tapi buat juga. Sekarang ni dia malu Ustaz. Dan kebetulan lelaki yang menghamili, maaf cakap ni, yang lelaki menghamili itu bertanggungjawab. Dia siap menikah. Sah tak nikahnya? Sah tak nikahnya? Sebenarnya khilaf di antara ulama. Majoriti ulama mengatakan tak sah. Tapi ada sebahagian pendapat mazhab Syafi'i, sebahagian, bukan semua. Sebahagian ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan itu boleh. Maksudnya orang yang lelaki yang menghamilinya boleh menikahi wanita yang dihamili. Kalau ini kes ni sebenarnya kes lama. Andaikan ulama-ulama tu hidup zaman sekarang, mungkin fatwa dia akan berubah. Taghayyurul fatwa bi taghayyuruz zaman wal makan. Fatwa itu boleh berubah ikut zaman dan tempat. Kadang-kadang yang ini pun menjadi alasan oleh sesetengah pemuda-pemudi sekarang ni, ketika pernikahan dia tak disetujui oleh kedua orang tua, maka dibuatlah macam ni. Dia buat zina dulu. Nanti kalau kau mengandung, confirm lah. Mau tak mau, mak kau akan setuju dengan kita. Ini membuka peluang pintu perzinaan. Membuka pintu perzinaan. Oleh sebab itu, majoriti ulama mengatakan tak boleh menikah orang yang dalam keadaan hamil. Biarkan dia melahirkan dulu, barulah boleh dia menikah. Sama ada menikah dengan lelaki yang pernah menghamilinya atau dengan lelaki lain. Sebab dia dah lepas. Adapun anaknya tadi, kemana dinasabkan? Seorang anak yang lahir di luar nikah, nasabnya kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Sebab walaupun ayah tu siap bertanggungjawab mengawini ibu dia. Tapi yang dia bukanlah nasab. Tak boleh menasabkan anak. Contoh anak tu contoh nama, maaf kalau namanya sama. Namanya contoh Aini. Maaf kalau ada nama sama. Saya bukan sengaja. Saya nak pilih nama siapa lagi. Saya sebut Fatimah, sini ada Fatimah juga. Saya sebut Maimunah, sini pun ada Maimunah juga. Saya sebut Aisyah, ada juga Aisyah. Lagi saya takut dengan Aisyah, nama isteri Nabi. Lagi baik Aini, bukan nama isteri Nabi. Jadi ni contoh, maaf kalau nama sama. Ni Aini. Kemudian dia lahir di luar nikah. Nama ayah dia, nama ayah kandung dia yang melahirkan dia, nama ayah kandung dia adalah contoh Ahmad. Tak boleh Aini binti Ahmad, tak boleh. Aini binti dinasabkan kepada ibunya. Siapa nama ibunya? Contoh Aminah. Aini binti Aminah. Sebab seorang anak yang lahir di luar nikah, maka seperti tak punya ayah, maka ayahnya, maka bin atau bintinya dinasabkan kepada ibunya. Sama dengan Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Siapa Isa? Nabi Isa. Nabi Isa tak punya ayah.
Tapi bukan Isa bin Abdullah. Isa ibnu Maryam, anak lelaki Maryam. Sebab dia ada ibu. Dia ada ibu. Tak dikatakan Isa bin Abdullah sebab memang dia tak punya ayah. Jadi begitu juga statusnya seorang anak yang tak punya yang lahir di luar nikah, maka yang hamil di luar nikah, istrinya hamil di luar nikah, maka anaknya tak boleh dinasabkan kepada ayah tersebut, lelaki tersebut, walaupun lelaki itu sebenarnya adalah ayah kandung dia, tapi tak boleh. Yang jadi mahram siapa nanti? Yang menjadi mahram, yang menjadi wali adalah sultan, hakim. As-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan, hakim, qadhi adalah wali bagi orang yang tak punya wali. Atuk dia boleh tak? Tak boleh. Sebab dia tak punya atuk. Tak punya atuk. Dia ada ayah dia. Ayah ni bukan ayah yang sah. Dia punya atuk, tapi atuk juga tak boleh. Walaupun bukan atuk tu yang menghamili emak dia, juga tak boleh. Dia seakan-akan hanya punya ibu, tak punya ayah. Maka ketika dia nikah, kalau dia perempuan, maka dia nikah dia diwalikan kepada hakim. Allahu Ta'ala alam. Okey, itu sajalah. Ada soalan lain? Cukuplah ya. Sebenarnya ada lagi soalan ni masuk dalam WhatsApp. Tapi ada. Cukuplah ya. Nanti saya akan jawab di dalam video yang khusus. Saya akan sentiasa jawab. Saya upload di YouTube. Dan sila boleh lihat. Boleh subscribe, like and share. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah ilmu orang lain, boleh diamalkan oleh orang lain, mewakili kemusykilan orang lain, maka pahalanya mengalir kepada kita walaupun kita dah mati dan dimakan cacing tanah. Moga-moga kita semuanya sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doa sikit. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Allahumma arhamna, ya Allah rahmatilah kami. Wajuburna, cukuplah segala kekurangan kami. Warzuqna, murahkanlah rezeki kami. Wa yassir umurana fid dunya wal akhirah, mudahkanlah urusan kami dunia akhirat. Ya Allah, jagalah kami, ahli keluarga kami, isteri-isteri kami, suami-suami kami daripada wabak yang mematikan dan takdir yang buruk. Selamatkanlah kami, lindungilah kami daripada kejahatan orang-orang berniat jahat kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan ya. Itu yang saya kongsikan pada petang ni. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Ada betul itu datang dari Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan kejadian saya sendiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.